Hai. Okey, kita akan buat satu analisis NZD CAD atau New Zealand Canada. Okey. Analisis ni berkenaan dengan signal yang MT-Trader bagi tadi, di mana signal tu membuatkan kita sell dengan menggunakan teknik MT-Trader RVI dan RSI. Okey. Sekarang di time frame H4 kita lihat, okey, di sini RSI telah sampai pada level sell, dan RVI masih belum bersilang. Okey. Jadi macam mana kita nak tahu bahawa NZD Canada ni akan melakukan sell? Okey. Kat sini kita perlu cari resistance dan support. Okey. Macam saya beritahu, saya pakai Moshik Magic 9. Dia akan provide kita resistance dan support secara harian. Okey. Untuk hari ni dia dah berubah. So yang ni yang semalam punya resistance dia dengan support. Okey. Di sini macam mana kita nak buat confirmation yang RSI ni akan melakukan satu penurunan bersama price, disebabkan yang kita tahu RVI ni adalah jalan kepada price. Kalau di sini masih naik. Nampak? Okey. So kita akan kecilkan time frame untuk melakukan confirmation. Okey, kita akan masuk H1. Okey, di sini H1 RSI di overbought. Okey, nampak? Price dah melebihi had jualan di sini, tetapi RVI masih belum bersilang. Okey, dia bersilang di sini tapi gagal untuk turun, walaupun RSI di sini dah turun. Nampak? Dia turun tapi dia retrace. Kawasan ni dia retrace, dia buy balik. Sebab tu kawasan sini dia terbuka dan bersilang balik di sini. Okey, di sini kita tengok RSI dengan RVI naik, jadi price akan naik. Nampak? Dekat sini kita boleh nampak dia hit betul-betul resistance dan drop. Okey, jadi macam mana kita nak tahu bahawa di kawasan sini akan hit resistance? Jadi kita kecilkan lagi time frame sekejap. Okey, di M30 kita boleh nampak RVI signal juga sideways di overbought, tetapi RSI dah FM full margin untuk sell sampai ke re-entry. Okey, siapa yang masuk sell sini memang sell sebanyak 20 pip, tapi price retrace balik. Okey, nampak? Dia hit lower envelope tapi gagal untuk break. So dia retrace balik sampai 34 pip. Okey, nampak? Di sini dia retrace sampai dekat sell. Jadi RVI bersilang di FM dan melakukan penurunan terus. Okey, sebab itu saya cakap yang teknik ni menggunakan resistance dan support secara berkesan, dan price jika tak boleh break lower envelope atau upper envelope, dia tidak boleh melakukan buy
Jadi tak boleh lakukan buy atau dia tak boleh lakukan sell. Okey. Jadi betul time frame kecil boleh lagi nampak. Okey, kita buka M15. Okey, di sini seperti yang saya beritahu tadi, boleh lakukan sell, tapi dalam masa yang singkat saja. Di sini pun sama, price akan melakukan pullback atau break. Jadi di sini price, kalau kita nampak saya tembus, tetapi dia gagal untuk tembus lower envelope. Jadi dia akan buat pullback, dan dia buat pullback sehingga di resistance. Okay, so sini kita nampak, saya besarkan. Okey, di sini kita nampak bahawa berlaku hit resistance di upper envelope. Ada confirmation di sini, price tak boleh break resistance dan tak boleh break upper envelope. So kita boleh melakukan sell. Okey, kalau kita kecilkan, kita boleh tengok RVI drop sehingga full margin dan price pun drop sehingga support. So complete kita punya trade daripada resistance sampai support. Jadi kalau siapa yang place order di sini, dia akan mendapat 130 pip dalam satu trade. Okey, jadi M5. Okey, jika kita tengok M5, price drop dan dia akan buy dekat sini, di entry untuk sell. Ada confirmation tak boleh break resistance dan sell sehingga di sini. Dia naik balik, tetapi dia gagal untuk sampai ke RVI gagal sampai untuk prefer the entry dan tak break. Jadi dia bermain di kawasan buy dengan oversell dengan full margin. Jadi kawasan ni memang kawasan yang akan boleh drop lagi price, disebabkan di sini price cuba nak break tetapi gagal, yang tinggal shadow saja apa envelope. Di sini pun kita boleh nampak price break tapi re-entry untuk sell. Nampak? Dia akan selari kalau kita tengok kat time kecil. Kalau time frame besar macam H1, kita akan nampak satu pip sebanyak 30 pip, satu pip sideways 10 pip, satu pip lagi 20 pip, sideways lagi akan jatuh. Okey, di sini kita nampak resistance buat rally base, rally base, rally base, rally. Sampai sini hit, price naik balik. Okey, kat sini korang boleh praktik. Contoh, jika nak praktik di H4, di sini contoh, cari macam tadi, support resistance, RVI di bawah dan confirmation di time frame kecil. Nampak? Jadi confirmation time frame kecil, kita akan nampak dia nak buat buy atau break. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.